أما بعد الحمد لله ونشكر لله على نعمته ورحمته فنكون مجتمعين بهذه البقعة المباركة وبهذا الوقت المشرف فنسأل الله تعالى أن يقبلنا ويجعله من أعمالنا الصالحة. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Tuan Imam memimpin solat berjemaah kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada seluruh jawatan kuasa masjid, kepada para asatidz, para masyayikh, para pimpinan, para pendidik yang berada bersama tuan-tuan haji, puan-puan hajat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi serta disayangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pihak masjid untuk jemputan saya di sini bagi memenuhi kekosongan kuliah di sini pada malam ini. Terima kasih banyak dan ialah bila jarang-jarang ke sini, setiap kali datang tengok ada perkembangan yang terjadi di masjid ini, masya-Allah, alhamdulillah. Dan satu perkara yang kita sebut sebagai ziyadatul khair, iaitu pertambahannya kebaikan, kebajikan. Yang kalau dalam bahasa Arab ni disebut sebagai al-barakah, keberkatan, kalau kita panggil. Kerana kita tahu tanda sesuatu amalan atau sesuatu usaha itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, tanda sesuatu kebajikan itu kan adanya inayah dan rahmat daripada Allah, ialah apabila kebajikan tersebut berkekalan bahkan semakin berkembang. Jadi bila kita lihat keadaan masjid ini makin lama makin bertambah tu, masya-Allah. Dan satu perkara yang kita katakan usaha tuan-tuan perempuan, khususnya ahli jemaah qaryah di sini, dan moga-moga ianya makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, apapun sewajibnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan segala limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di sini pada malam ini, solat berjemaah bersama, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini. Kita tahu dan tiada tempat yang terlebih mulia berbanding masjid. Afdalul buqa'ah 'alal itlaq, sebaik-baik tempat tanpa ada pertikaian di kalangan para ulama adalah di masjid. Kerana kita tahu masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid sebagai tempatnya ibadat, masjid sebagai tempatnya solat berjemaah dan segala macam kebajikan. Bahkan di masjid kita tahu dapat kita niat beriktikaf bersama, satu ibadat yang tak dapat kita lakukan di tempat lain. Walaupun hebat macam mana pun, meriah macam mana pun tempat lain, tapi di masjid lah satu-satunya tempat yang kita boleh beriktikaf. Jadi satu keberuntungan, sama ada kita sedar atau tidak sedar, itulah nikmat yang Allah Ta'ala sedang kurniakan kepada kita. Kita tahu dalam keadaan yang kaki kita boleh saja melangkah, boleh sahaja sampai ke tempat yang mungkin melalaikan, bahkan wal'iyadzubillah ke tempat-tempat maksiat. Tapi pada malam ini kita berada di sini dalam suasana yang baik, dalam suasana kebajikan, dalam suasana amal soleh. Dan saya yakinlah kan tuan-tuan puan-puan di hadapan ni, tentulah sabar malam ataupun kita kata sentiasa mencari kumpulan yang baik, majlis-majlis yang baik. Maka moga-moga di akhirat kelak pun, di hari kiamat kelak pun, Allah Ta'ala menghimpunkan kita bersama dengan golongan yang soleh, bersama suasana yang baik, bersama suasana yang jauh daripada azab Allah, yang jauh daripada seksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai memenuhi slot kuliah tazkirah kita pada malam ini, jadi saya kira ada baiknya kita bacakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kita bacakan sepotong hadis yang mana moga-moga ibrah atau maksud daripada hadis tersebut dapatlah sedikit sebanyak kita ambil manfaat dan faedah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kan, a'udzu minasyaitonir rajim.
Qala Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Taala berfirman, wa dzakir, dan peringatkanlah oleh kamu. Nah, fa inna dzikra, maka bahwasanya adzikra, peringatan itu, tanfa'u lil mu'minin, memberi manfaat oleh ia, yakni peringatan tersebut lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi mafhumnya, setiap nasihat, setiap tadkirah tu, kalau kata dia beriman, pastilah dia akan dapat ambil manfaat. Kalau perkara tu dia baru tahu, maka suatu ilmu yang baru. Kalau perkara tu dia pernah tahu, nah, maknanya satu kebajikan, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kerana perkara yang dia tahu tu memang sama seperti mana yang dikendaki syariat. Kerana sememangnya itulah tujuan kita menghadiri majlis-majlis ilmu, bukan kerana nak tahu perkara yang tak tahu saja dah. Sebab kalau nak tahu perkara yang tak tahu saja, ramai tak mari ke sini dah, sebab rasa dah tahu. Kita rasa kita dah cukup pengetahuan, ilmu kita dah okeylah cara ni dah. Tapi kata Imam Ghazali, kita datang, kata kita menghadiri majlis-majlis ilmu bukan kerana semata-mata nak tahu perkara baru, tapi juga untuk mengetahui ataupun meluruskan apa yang kita dah tahu, agar tak terpesong, tak tersalah, dan betul sebagaimana yang syariat mahukan. Sebab itulah kita lihat bagaimana para ulama, orang soleh yang berhebat, mereka ni tak lekang daripada majlis ilmu, sentiasa. Orang yang banyak ilmu, yang kita panggil syekh, ataupun panggil tok guru, ataupun panggil kiai ke, kan, habib ke, dan sebagainya. Mereka ni kalau ditanya, pasti, kan, biasanya ada halaqah-halaqah, pengajian-pengajian yang masih mereka adakan. Halaqah mengajar tu ialah kalau orang alim ni, tapi halaqah dipanggil mudzakarah, murajaah, mutala'ah sesama mereka. Kalau ada mereka jumpa orang lebih alim daripada mereka, akan cari waktu untuk mereka sentiasa menuntut ilmu, sentiasa. Jadi itu kita katakan, para ulama, orang yang banyak ilmu pun sentiasa merasakan diri mereka tak cukup. Kita ni yang ular dalam semak ni, kan, mestilah lagi lebih lagi daripada mereka, kan. Jadi moga usaha kita semua ni, kan, istiqamah di masjid, kuliah dan sebagainya, Allah Ta'ala memasukkan dalam golongan mereka yang sentiasa berusaha memenuhkan diri dengan ilmu, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan Allah SWT, hadis yang kita bacakan di sini, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya telah diriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh oleh Allah akan daku memerangi sekalian manusia, melainkan naik saksi mereka bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala, dan bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah, dan dirikan oleh mereka sembahyang 5 waktu dan dibayarkan fardu zakat apabila telah diberikan oleh mereka akan perkara itu, maka terpeliharalah darah dan hartanya, melainkan kerana hak Islam, dan di atas Allah Ta'ala lah hisab dan perhitungan amalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain, dua orang syekh dalam bidang hadis kita lihat bukan, Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Imam Bukhari dan Muslim ni kalau dalam bidang hadis ni ditulis sebagai Syaikhain lah dalam bidang hadis. Syekh, kalau dalam setiap bidang ni dia ada syekh, dia masih sebut syekh ni maksudnya orang yang paling mahir dalam bidang tersebut. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita sebagai contoh, kalau dia disebut Syaikhain ni merujuk kepada Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala.
Kalau dalam Nahwu sebagai contoh bila sebut Syekh dalam Nahwu ni ialah Imam Sibawai rahimahullah ta'ala. Dalam hadis disebut Syekh tak lain tak bukan merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim, ashahul kutub al-musannafah. Yang ini mereka mengarang kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Mana lepas Quran ni kalau tanya kitab apa, karangan apa yang paling sahih sekali, tak lain tak bukan karangan kitab Imam Bukhari dan Muslim, iaitu hadis-hadis yang mereka kumpulkan. Tak sahih macam mana tuan-tuan buat? Diceritakan Imam Bukhari 500,000 hadis dikumpulkan untuk disaring di dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam 500,000 hadis tu hanya 6,000 lebih saja hadis yang dipilih untuk diletakkan dalam kitab tersebut. Daripada 500,000. Dan 500,000 tu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dicari oleh Imam Bukhari. Bukan matan hadis saja yang kita baca ni, matan hadis. Imam Bukhari dan imam-imam muhaddis lain juga, bila mana dikatakan mereka ni menghafazkan sekali hadis ni, mereka ni menghafal matan hadis dan sanad hadis tersebut. Yang ada an. Kalau 7 orang, 7 orang. Kalau 12 orang, 12 orang. Bahkan hafal sanad setiap hadis tersebut, hafal nama dan manaqib setiap daripada mereka. Manaqib tu maksudnya biografi. Mereka ni namanya siapa, lahir di mana, siapa guru mereka, siapa murid mereka, apa akhlak mereka, apa kelakuan mereka, apa kitab yang ditulis oleh setiap daripada mereka. Biografi setiap perawi. Semuanya bukan ditulis dalam ingatan. 500,000 tulisan tinggal 6,000 lebih. Imam Bukhari, Imam Muslim pun kurang lebih gitu. Jadi sebab tu kan karangan mereka ni cukup dianggap amat istimewa sekali. Baik. Dan hadis ni kan diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Umar. Sayyidina Ibn Umar adalah nama sahabat yang cukup masyhur lah. Bila sebut Ibn Umar ni ialah anaknya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan tentunya anak kepada Sayyidina Umar bukan Abdullah ni saja ni. Ibn Umar ni merujuk kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan tentunya anak Sayyidina Umar ni bukan Abdullah saja, ada ramai lagi. Cumanya bila sebut Ibn Umar merujuk kepada yang bernama Abdullah bin Umar. Dan zaman sahabat atau di kalangan sahabat ni paling kurang ada 5 orang abadillah kita panggil, yang bernama Abdullah, yang cukup hebat ketokohan mereka dan keilmuan mereka. Mereka ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ini 5 orang cukup terkenal. Dan kerana mereka punya tokoh yang hebat dan keilmuan cukup hebat. Abdullah bin Umar misalnya perawi kita dalam hadis ni memang cukup terkenal kerana keilmuan dia dan kepimpinan dia. Kerana Abdullah bin Umar ni kita tahu Sayyidina Umar Al-Khattab bila mana setelah peristiwa didikam dan sebagainya, jadi para sahabat yang pada Sayyidina Umar, wahai Khalid, wahai Amirul Mukminin, siapa yang kamu nak serahkan jawatan khalifah ni? Sebab ketika Sayyidina Abu Bakar hampir wafat, beliau menyerahkan jawatan terus kepada Sayyidina Umar. Bila ditanya Sayyidina Abu Bakar, dia kata jawatan khalifah pengganti selepas itu adalah Umar Al-Khattab. Jelas dia sebut Sayyidina Umar. Jadi ditanya kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar jawab, aku tak nak meletakkan diri aku sebagai orang bertanggungjawab melantik siapa selepas. Tapi aku sebutkan nama-nama ini, maka mereka bermesyuarahlah siapa yang layak daripada kalangan mereka. Tak kira mana-mana dia nama-nama yang aku sebutkan, mereka memang layak untuk diangkat sebagai khalifah. Antaranya Abdurrahman bin Auf, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah, dan juga Sayyidina Uthman Al-Affan. Yang mana kita tahu akhirnya mereka ni sepakat mengangkat Sayyidina Uthman Al-Affan sebagai khalifah kita. Dan di antara nama yang disebut-sebut adalah anak Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar. Bukan kerana Abdullah bin Umar anak dari Sayyidina Umar, tetapi kerana kepimpinan yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar, orang muda, tokoh yang cukup hebat, ilmu yang cukup hebat, sehingga para sahabat ini bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin,
Kamu tak nak ke mencalonkan anak kamu ni Abdullah bin Umar? Dia bukan calon-calon orangnya. Jadi kata Sayyidina Umar, aku mencadangkan supaya namanya dimasukkan sekali dalam senarai ahli syura tadi, mesyuarah tadi. Tetapi aku tak izinkan dia dilantik sebagai khalifah. Sayyidina Umar dia kata dia tak nak nanti orang selepas aku menganggap setiap anak khalifah tu dia akan aku tak nak jadi begitu, jadi tradisi kata. Kan jadi warisan. Dia nak sebagai ahli mesyuarah aku setuju kerana dia ada kemampuan itu, tapi sebagai khalifah tidak. Kerana nantinya akan jadi perkara lain kata Sayyidina Umar. Hebatnya Abdullah bin Umar ni kan. Dan Abdullah bin Umar ni juga terkenal dengan sifatnya yang antara yang paling meniru perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam bila mana menceritakan tentang perilaku Rasulullah, kan, selain daripada hadis yang diriwayatkan secara langsung para sahabat menceritakan tentang Rasulullah, kan, para ulama meletakkan juga kisah-kisah yang perilaku yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Macam mana pula perilaku Abdullah bin Umar boleh masuk dalam cerita perilaku Nabi? Kerana di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in ini memang tahu yang Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar ini memang akan sedaya upaya mengikuti semua jejak langkah Rasul. Sampai tahap beliau pernah berjalan di suatu jalan. Ada satu pohon ni satu jalan. Jadi Abdullah bin Umar di jalan situ dia menundukkan kepala. Jadi para sahabat lain tanya, wahai Abdullah bin Umar, kamu tunduk kenapa? Tak ada halangan, tak ada tembok, kamu tiba-tiba tunduk. Jadi kata Abdullah bin Umar, aku pernah melihat Rasulullah melalui jalan ini. Ketika itu ada dahan pohon yang menghalangi bagi dia. Jadi bagi dia tunduk. Bagi dia tak selak kan dahan ranting tersebut, tapi bagi dia menundukkan kepala dan meneruskan perjalanan. Kerana nampak begitu saja, aku hanya meniru apa yang nampak Rasulullah buat, itulah yang aku tiru. Hebatnya Allah bin Umar. Dan salah satu lagi sifat yang cukup hebat dimiliki oleh Abdullah bin Umar ni, dermawan yang dimiliki oleh beliau. Dia cukup memberi, terutama bagi mereka yang banyak menuntut ilmu dan banyak melakukan ibadah. Dia memang kalau ke masjid, dia nampak orang mengaji Quran, dia nampak orang sedang belajar ilmu, dia memang bagi hadiah, bagi sedekah, kan? Sampailah ada satu ketika ni, dia nampak ada seorang ni baca Quran banyak. Jadi dia pun suka orang tu yang ibadat banyak. Jadi dia pun bagi banyak duit kepada si fulan dia lah. Jadi pada beri duit tu, lepas tu ada seorang sahabat lain jumpa sama Abdullah bin Umar, kata, wahai Abdullah bin Umar, yang kamu bagi duit tadi tu, dia bukannya membaca Quran pun, dia sebab nak tunggu duit kamu. Rupanya tadi lepas kamu beri pada dia, dia keluar masjid, dia gelak-gelak saja. Dia kata Abdullah bin Umar telah tertipu. Dia kata, sebenarnya aku memang nak duit dia, tapi aku tahu dia kalau baca Quran dia memang beri duit, aku bacalah Quran. Tapi apa je Abdullah bin Umar? Dia kata, aku sedikit pun tak rasa tertipu, yang tertipu tu dia. Aku sedekah sebab nak pahala. Jadi aku dah sedekah dan aku dah dapat pahala. Dia tu jawablah dapat Allah Ta'ala. Begitu. Dan itu tidak mematahkan semangat himmah dia untuk lebih banyak bersedekah. Itulah sedikit sebagai kisah Sayyidina Abdullah bin Umar. Baik. Jadi di sini kata syarah, keterangan di sini, kata Nabi SAW bila mendengar hadis menyebut, aku diperintah untuk memerangi sekalian manusia. Sampailah mereka ni mengucap dua kalimah syahadah. Maka disebut hadis ini bahawa suruhan serta perkataan, iaitu menunjukkan atas tuntutan wajib, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus solat, artinya dirikanlah sebanyak 5 waktu. Maka difahamkanlah daripada bahawa mendirikan sembahyang 5 waktu itu ialah wajib. Jadilah hadis yang sebut Nabi kata aku diperintahkan. Dia sebut diperintahkan, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dalam usul fiqh kita tahu, dalam Al-Quran, dalam hadis, mana-mana perkataan yang menunjukkan ayat perintah, al-amr, perintah, kan, dia jadi suatu tuntutan. Tuntutan itu tuntutan wajib, kecuali ada ayat yang lain yang menerangkan tuntutan itu untuk tak mungkin jadi sunnah dan sebagainya. Tapi kalau tak ada, maka dia jadi wajib. Jadi di sini mafhumnya bila Nabi kata aku diperintahkan, makna kata ia suatu kewajipan bagi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Untuk buat apa? Untuk memerangi sekalian manusia sampailah mereka mengucap kalimah syahadah. Di sini digunakan lafaz hatta yang masuk sehingga yashhadu an la ilaha illallah. Hatta di sini sehingga ni kalau dalam bahasa Arab kita mengenal hatta ni lil ghayah. Lil ghayah ni maksudnya kemuncak. Maksudnya bila disebut aku diperintah memerangi sampailah dia menyebut kalimah syahadah, maknanya bukan dia ada hasrat nak ucap kalimah syahadah, tak payah perang sampai dia mengucap barulah makna kita gugur tuntutan tersebut. Hatta mesti dia buat ini. Baik. Jadi saya sengaja bacakan hadis ni. Jadi zahirnya di sini bila kata Nabi Rasulullah dia perang dan sebagainya. Zahirnya sini kena perang, ya kena perang. Siapa yang kita memerangi? Orang yang tak mengucap kalimah syahadah. Siapa dia? Orang kafir. Tak ucap kalimah syahadah kena perang. Ya. Kena bunuh. Ya. Kan? Tetapi bunuh yang macam mana? Serang yang macam mana? Jadi di sinilah bila mana-mana hadis yang kita baca atau kita ketahui, untuk memahami konteks hadis tersebut bukan kita yang menguraikan, bukan daripada fahaman kita, tapi daripada fahaman ahlinya. Bukan para ulama, para muhaddithin. Kalau untuk faham kita saja baca ni, lepas ni buat keluar palang kita. Dah diperintahkan kan? Dan perkara ni juga menjadi salah satu perkara yang kalau istilahnya disebut sebagai Islamofobia. Satu perkara yang orang bukan Islam berpersepsi bahawa inilah orang Islam, suka keganasan, peperangan dan sebagainya. Sedangkan kita tahu hakikatnya tidak begitu. Betul, Rasulullah diperintahkan memerangi, tapi kita lihat bagaimana Rasulullah memerangi, bagaimana Rasulullah berperang. Kaum Quraisy sirik berperang Rasulullah dengan kaum Quraisy. Siapa yang serang? Ketika Rasul dia serang, baru Rasulullah membalas serang. Maksudnya mempertahankan. Begitulah juga siri-siri peperangan Rasulullah dan para sahabat selepas itu. Kan zaman Khulafaur Rasyidin dan sebagainya, bila mana mereka ni berperang di kota Syam dengan kerajaan Rom sebagai contoh, ataupun di hari ini Iran dan Iraq di kawasan Parsi, wilayah Parsi kan, dengan kerajaan Parsi. Peperangan terjadi, kita tahu bukan Rasulullah para sahabat pergi terus serang. Rasulullah para sahabat pergi kan ke wilayah tersebut dan menawarkan perdamaian terlebih dahulu. Bukan main pakai serang begitu saja. Mana yang dikatakan Islam agama keganasan, tidak. Kan? Rasulullah atau khalifah yang mengepalai pasukan akan menawarkan perdamaian. Perdamaian ditawarkan, mereka ni nak masuk Islam, kan? Dan kemudian bersama mengimarahkan wilayah sebagai sebuah negara Islam. Kalau tak nak masuk Islam, nak teruskan dengan agama mereka, kan? Mereka ni ataupun kita kata kerajaan Islam menawarkan gencatan senjata dan perdamaian dengan mereka bernaung di bawah kerajaan Islam. Tak tahu lah kita pula bernaung bawah kerajaan orang Islam dah. Jadi ditawarkan sedemikian. Kalau tak nak juga masuk Islam, tak nak perdamaian, tak nak, maka tinggallah yang ketiga, ialah dengan berperang. Maknanya perang tu pilihan tiga, bukan kedua, bukan pertama, bahkan ketiga. Barulah dah ambil keputusan untuk memerangi mana-mana wilayah yang dihadapi. Dan kita pun tahu umat Islam berperang bukan hancurkan segala-galanya, tidak. Kan? Bahkan dalam syariat dah disebut bagaimana ada perang, dan realitinya pun kita tengok para sahabat dan pasukan Islam, mereka ni berperang hanya di medan perang. Tak terbabit kawasan kediaman orang tua, kanak-kanak, wanita, lebih-lebih lagi kita lihat hari ni bagaimana saudara kita di Palestin sedang menghadapi perang yang cukup zalim, yang cukup berat sebelah. Kita pun tuan-tuan pun tahu berita sampai pada kita pada hari ini, lebih lagi dengan teknologi memang sampai semua kat kita dah. Dengan hospital, kan, sekolah-sekolah, kan, kanak-kanak, kan, yang
yang memang tak terbabit dengan perang pun diselangsang. Nah, tetapi ajaran Islam tidak begitu. Kita lihat bukti dah ada. Bukan kita mereka cerita lah. Syariatnya begitu dan pelaksanaannya begitu. Nah, Rasulullah SAW sendiri kita lihat. Nah, sebagai contoh ketika peristiwa Fathu Mekah, kita tahu Rasulullah SAW para sahabat ketika awalnya dah pergi awal untuk setahun sebelumnya untuk menunaikan umrah, tapi dihalang. Rasulullah terima. Kan mereka kata kalau nak datang untuk buat ibadat, kan kau akan datang buat haji. Nah, tapi kemudiannya kita tahu adanya peristiwa Fathu Mekah. Rasulullah dan para sahabat ni datang untuk membuka kembali fathu, pembukaan. Bukan menawan, bukan menjajah, tapi membuka kembali kota Mekah yang memangnya kita tahu milik orang beriman. Kan? Jadi ketika Rasulullah masuk dengan para sahabat, 4 penjuru, 4 pasukan. Nah, yang terjadi perlawanan hanya satu saja gempa itu. Nah, jadi pas mana-mana pasukan yang masuk, bila mana mereka tak diserang, yakni pasukan daripada Rasulullah para sahabat, nah, mereka tak menyerah. Anda kata bila mana ahli Mekah dan menyerah, mereka tak serang. Nah, di situ menunjukkan bagaimana tidak zalimnya kan, pasukan Islam. Walaupun kita tahu kan, kalau dilihat kepada keadaan umat Islam daripada Madinah ni, mereka ni awalnya mereka dizalim oleh ahli kota Mekah. Nah, kita tahu ada diseksa, ada yang dibunuh, dikurung, dipisahkan antara anak, ibu dan suami. Nah, contoh banyak pelbagai kezaliman berlaku kerana mereka ni peluk Islam, sampai berhijrah mereka ni ke Madinah. Nah, kerana dia halang daripada melakukan ibadah. Tapi bila mereka kembali, sedikit pun tak ada mereka ni nak balik rendah. Hanya semata-mata nak membukakan kembali kota Mekah ni kepada seluruh kaum orang beriman. Nah, begitu juga peristiwa ketika Rasulullah menghadapi Bani Quraizah selepas peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, yang mana ada satu kaum Yahudi, mereka telah mengkhianati dan perjanjian dengan Rasulullah. Bila khianat perjanjian ni, ke balahnya dengan darah, dengan bunuh sepadan janji. Tapi ketika Rasulullah SAW mengepung perkampungan atau kepada Bani Quraizah ni, Rasul tak suruh bunuh. Bahkan mereka ni hantar pula wakil kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tak nak kamu yang hukumkan kami. Nak, kami nak daripada kaum Aus. Kaum Aus ni kaum asal Madinah. Tak sebab kiranya sebab nak bina orang luar kan, kaum Muhajirin datang ke Mekah, kamu kaum asal, kami nak orang Madinah yang menghukum kami. Nak, kalau nak kira Rasulullah tak payah layan, tak apa, nak buat benda nak layan, tak nak khianat, minta macam-macam lah kan. Tapi bagaimana akhlak Rasulullah, Rasulullah terima. Kamu tak nak aku hukum kan, tak apa. Tak, ketika Rasulullah melantik Sa'ad bin Mu'az kan, pemimpin kaum Aus, dia nak apa nama kalangan Aus, kamulah yang pergi dan untuk menghukumkan mereka. Ketika tu terjadilah hukuman yang dihukum oleh Sa'ad. Nak ceritanya bagaimana Rasulullah SAW, walaupun di sini Rasulullah singkat, aku diperintahkan membunuh, untuk memerangi, tapi bukan pergi perang betul-betul, tidak. Nah, ada adabnya, ada undang-undangnya. Nah, ada apa nama protokol perang oleh Rasulullah SAW. Nah, kita lihat bagaimana keindahan Islam mencintai kedamaian, agama kasih sayang, sampai tak berperang begitu pun masih ada perkara-perkara yang dipertimbangkan. Nah, baik. Dan kemudiannya di sini tuan-tuan dan puan Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda bahawa diperintahkan mereka sampailah dia mengucap 2 kalimah syahadat. Kita tahu ucap 2 kalimah syahadat ni kan, dalam rukun iman pun ada, dalam rukun Islam pun ada. Dalam rukun iman tuntutannya kita berimanlah, beriktikad, mengetahui dan membenarkan, mengetahui dan berpegang. Bukan tahu saja tapi tak berpegang, atau berpegang tapi tak tahu. Dia tak boleh, dia kena ada dulu. Kalau dia berpegang saja, iktikad yakin ni Allah Ta'ala, tapi Allah tu Tuhan yang macam mana? Dia nak jawab Allah tu Allah. Jadi kalau tapi puan-puan dia tahulah Allah Ta'ala tu Tuhan yang Esa dan sebagainya, tak? Cuma faham lebih tu tidak. Mereka ni dianggap sebagai fasik, orang yang berdosa. Sebab tu kita tahu di mana-mana pengajian, baik di masjid ataupun kuliah-kuliah dan sebagainya, bidang
kitab ataupun jurusan tauhid tu sentiasa ada. Tak, kerana nak memberi faham kepada kita i'tiqad, akidah, pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya lebih bertambah dari masa ke semasa. Malah sekali mengaji ni tak tahu dah ke dah, bukan nak faham. Orang kita tahu contoh Imam Syafi'i pun belajar berapa tahun, dan para ulama tahu kita belajar adalah pergi kuliah seminggu sekali dah. Bawa pergi berapa bulan dah, tak faham, malas nak dengar. Tak patutlah begitu dah. Jadi ialah faham lebih faham kurang itu anugerah Allah Taala kan, tapi usaha kita tu wajib diusahakan. Baik, jadi mengucap tu kalimah syahadat, pegangan dalam hati wajib dan diucapkan di mulut wajib. Wajib juga kena mengucap walaupun dalam hati dah yakin ni, dia wajib. Kerana itu je salah satunya cara kita nak tahu dia beriman tak beriman. Sebab tu rukun Islam kita mengucap, melafazkan dua kalimah syahadat. Mesti lafaz. Tak lafaz tak cukup rukun Islam. Walaupun dia kata aku beriman, aku percaya Rasulullah ni, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, walaupun tetap dia wajib mengucapkan. Dan mengucapkan pula macam mana kita syarat-syarat untuk kalimah syahadat lah kan. Ucap lafaz syahadatnya kepada Allah, kepada Rasul, wajib ucap dua-dua, tak boleh ditukarkan, wajib tertib, wajib mualah, disebut sekaligus. Dan wajib diucapkan yang didengar sedikit. Dan siapa mana-mana orang yang nak mengucap, wajib kita terus minta dia mengucap. Haram bagi kita membiarkan dia kadang tidak mengucapkan kalimah syahadat. Tak, dia niat baik tak baik itu urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi kata nahnu nahkum bil zawahir, Allah yahkum bil bawatin. Itu hukum yang zahir. Dia kata nak mengucap, kita dengar. Kan dia tujuan nak nikah atau nak apa, itu dia dengan Allah Taala punya pasal kan. Tapi dia tidak nak mengucap, tanggungjawab kita mendengar ucapan dia. Kemudian nak daftar itu cerita lain lah kan. Jangan pula nanti ustaz saya ni bukan ustaz pun, saya ni kan tak berhak rasa menerima syahadat. Bukan masalah berhak tak berhak. Dan masalahnya ar-ridha bil kufur. Meredai kekufuran itu suatu kekufuran. Kita meredai di kufur. Membiarkan dia kata saya nak mengucap Islam, kita apa tunggu dulu. Apa maksud kita kata tunggu dulu? Masih membiarkan kekufuran. Itu satu tanda keredaan kita dia di dalam kekufuran. Dan itu satu kesalahan. Dan syarat kita jelas menyebut perkara itu. Jadi apa pun bila ada orang nak ucap, wajib kita mendengar ucapannya. Kena urusan daftaran bab undang-undang tu kena tanya orang undang-undang kan. Tapi bab hukumnya gitulah kan, bila mana-mana pihak ataupun individu yang nak mengucapkan dua kalimah syahadat. Baik, wajib ucap kalimah syahadat apa? Mendirikan solat, menunaikan zakat. Kalau ucap dua kalimah syahadat saja, semayang tak nak, bayar zakat tak nak, juga wajib diperangi. Dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mana setelah wafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai daripada kalangan umat Islam sebab ketika tu bukan kota Madinah, kota Mekah saja, bahkan dah tersebar ke seluruh semenanjung Arab kan. Ataupun dulu kita tu dipanggil sebagai semenanjung Hijaz. Hari ininya negara Arab Saudi, Yaman, Oman dan negara-negara Teluk. Apa dulu ni sebut semenanjung Hijaz lah, dan negeri Hijaz. Yang Arab Saudi tu nama sekarang lah, nama sekarang. Lepas tu kalau untuk dulu ni dia malah panggil Arab Saudi dia tu negeri Hijaz kata. Jadi apa pun ketika tu ramai daripada kalangan orang beriman ni, mereka ni tak nak bayar zakat. Tu kita kata manusia ni cinta dengan dunia lah. Pertama dia tak nak buat, bahas dia tak nak tunai. Jadi bila tak nak bayar zakat ni kerana alasannya apa? Ketika Rasulullah hidup, kami ni membayar kepada Nabi, kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memberikan kepada golongan asal. Kami bayar kepada Rasulullah. Rasulullah dah wafat, kami tak nak bayar. Rasulullah tak ada. Ketiga tu Sayyidina Abu Bakar bermesyuarah dengan para sahabat, dan Sayyidina Abu Bakar menegaskan kita memerangi mereka. Ketika tu riwayat antara Rahim Maktum menyebut Sayyidina Umar terkejut dengan keputusan Sayyidina Abu Bakar, walhal Sayyidina Umar ni yang tegaknya sebenarnya kerana dia kata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Khalifatul Rasulullah, ni dia orang ni semua terkejut Rasulullah wafat, apa kata kita berlembut dulu dengan orang-orang ni Rasulullah Nabi wafat,
Jadi mungkin ini satu kejutan buat mereka. Jadi kita pujuk dulu mereka. Tapi ketika tu Sayyidina Umar kata, aku tak pernah melihat ketegasan Sayyidina Abu Bakar lebih lagi daripada hari tersebut. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak sama sekali. Kenapa? Kalau hari ini mereka tak nak bayar zakat, besok dia tak nak sembahyang. Dan kemudiannya mungkin ucap dua kalimah syahadah pun dia tak. Kan? Bahkan lagi kata Sayyidina Abu Bakar, dalam Al-Quran sentiasa sebut aqimus solat wa atuz zakat. Aqimus solat wa atuz zakat. Sentiasa disebutkan solat dengan solat kita tahu wajib, zakat juga wajib, tapi dua-duanya sentiasa disebut seiring. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, tak ada siapa yang tak nak bayar zakat, dia anggap tak nak melakukan hukum daruri dalam Islam, maka dia nak keluar daripada Islam. Sayyidina Abu Bakar istilah murtad. Mana-mana golongan tak nak bayar zakat, Sayyidina Abu Bakar istilah mereka ni murtad, dan kita wajib pakai ini. Kalau fatwa tu diguna pakai sekarang, tak tahu lah macam mana. Baik, jadi itu yang terjadi kan? Dan memang jika dilihat pada hadis ni, ianya menzahirkan betulnya keputusan Sayyidina Abu Bakar. Di sini Nabi Rasulullah SAW menyebut, aku diperintahkan untuk memerangi batu sampailah mereka ni ucap dua kalimah syahadah, tunaikan solat dan mendirikan solat, menunaikan zakat. Dan sebab tiga tu apakah yang lain tak wajib? Yang lain wajib, puasanya dan sebagainya kita tahu hukum wajib, tetapi tiga ni hak utama sampai diperintah untuk memerangi mereka. Tiga ni. Jadi kita ni sendiri pun kalau ada daripada tiga ni ucap dua kalimah syahadah, kita kata zahirnya tak ada masalah, nak semua mengucap lah. Ni hak dua lagi ni, semayangnya, zakatnya. Kalau sekarang dah maintain, dah cukup, dah penuh, alhamdulillah kan. Tapi kalau yang sebelum ni, yang dulu-dulu punya awal akil balighnya tu, ingat-ingat dulu saya ni ustaz sejak akil baligh sampai nikah tu memang tak tergalu. Rajin semayang, tak rajin tinggal. Kebetulan terbangun subuh tu semayang, kalau tidak pakai tak semayang. Kita muhasabah balik, tengok balik, renung balik, kita selesaikan, gantikan, ototkan sebelum terlambat. Lagi ada umur, lagi itulah kita lakukan. Jangan fikir ustaz saya ni umur berapa dah, umur pun subsidi dah kan. Nak ganti balik tu saya rasa tak dan. Jadi saya ambil satu sen, biar je lah. Saya sempat taubat. Jangan, ni benda wajib. Benda wajib ni mesti ditunaikan. Saya selalu beri contoh macam hutang lah. Kita berhutang dengan orang dah, hutang 3-4 ribu, padahal minta maaf gitu je, banyak cantik. Minta maaf juga tapi bayarlah hutang tu. Jadi dengan Allah Ta'ala ni lebih-lebih lagi wajiblah kita menunaikan kembali dah, opak kembali apa yang kurang, apa yang tak cukup. Baik. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ, dan apabila melakukan oleh mereka, yakni mereka yang asal yang tak mengucap dan sebagainya, ذَلِكَ, tiga perkara tadi, عَصَمُوا مِنِّي, terpelihara daripada aku, akan apa? Dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Sebab kita tahu bila mana diperangi ni, mereka ni boleh dibunuh kan? Dan harta mereka ni boleh dirampas. Sebab tu kita ada istilah ghanimah perang dan sebagainya. Tapi jika mana mereka melakukan perkara ni, akan terpelihara harta mereka, tak akan dirampas. Akan terpelihara darah mereka, takkan dibunuh. Takkan dibunuh sama sekali, illa bihaqqil Islam. Sebenarnya sebut melainkan hak-hak Islam. Untuk hak aku sebagai Rasul kepada kamu semua, selesai, aku tak akan perang, memerangi. Tapi jika kamu melanggar hak tuntutan Islam, itu adalah hukuman Islam terhadap kamu. Kerana kita tahu dalam Islam ada saja hukuman bunuh terhadap sebahagian kesalahan berat-berat. Bahkan kita tahu dalam hukum kita ni, manusia ni dan makhluk ni, bolehkah kita bunuh ikut surga je? Kita tahu tak boleh. Kita disebut sebagai hayawan muhtaram. Haiwan ni adalah maksud makhluk yang bergerak lah, yang makhluk yang hidup ni. Kalau Islam mantiknya, haiwan ni manusia dan binatang sebagai haiwan, sebab benda boleh bergerak, benda hidup kan. Cuma bezanya ada hayawanun natiq, ada hayawan ghairun natiq.
Haiwan yang boleh bertutur, haiwan yang tak boleh bertutur. Kita ni manusia dianggap sebagai haiwan yang boleh bertutur lah. Tak? Maknanya tak salah lah kalau sebut air natang ni. Haiwan. Itu pak lain tu pak menggelar-gelar tu lain lah. Ada buat haiwan ghairun natik ni binatang lah kan. Jadi ringkasnya setiap haiwan ni semua muhtara, haram dibunuh kecuali 6 golongan. Antaranya 6 golongan ni maksudnya ada hukuman bunuh terhadap mereka. Antaranya orang murtad, kafir harbi, kemudian orang yang meninggal solat, zani, muhsan, khinzir, kalbu akur, dan juga al-hayawan al-mudi. InsyaAllah ada masa kemudian nanti kita uraikan ke tu. Tapi apa pun 6 golongan ni ada hukuman terhadap mereka, dan tentunya bukan yang menjalankan hukuman tersebut bukan kita ni dah. Iaitu mereka yang berautoriti lah. Kalau dalam kitab tu disebut sebagai al-imam, pemimpin, al-hakim, mereka yang menjaga hukuman, mereka lah yang menjalankan hukuman tersebut. Baik. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan mereka ni kalau pun dah mengucap dua kalimah syahadah, dah menunaikan solat, dah membayarkan zakat, tetapi masih lagi melakukan perkara yang kita sebut 6 golongan tadi, maka wa hisabu Allah, maka Allah Ta'ala lah yang akan menghukumkan mereka. Jadi di sini tuan-tuan puan, dalam hadis ni satunya menzahirkan kepada kita bahawa agama Islam tu bukanlah agama perang, agama mata pedang, tidak kan. Bukan kita kata jangan perang, dah perang satu kewajipan kan, tetapi dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Begitu ada juga di sini juga menzahirkan bahawa agama Islam tu menjaga hak-hak umatnya, disebut sebagai maqasid syariah, dengan jalan syariat hukum hakam. Kita tahu adanya hukum hakam, yang mana hukum hakam ni melindungi, meraihkan, menjaga, memelihara beberapa perkara disebut sebagai maqasid syariah. Antaranya nyawa, jiwa, harta, maruah kan, dan sebagainya, 5 perkara. Bukannya nak jaga 5 perkara dia boleh buat apa saja, dah. Hasil daripada menjaga syariat ni, maka 5 perkara ni lah yang akan terpelihara. Jangan kita salah faham dia punya tuntutan tu. Baik. Jadi itulah antara perkara tuan-tuan dengan masa yang kita ada ni. Dan semoga perkongsian kita pada malam ini dapatlah sedikit sebanyak, dan mungkin perkara yang kita sebut memang tuan-tuan pun dah tahu kan, ianya sebagai suatu refresh lah untuk kita, maklumatnya, hukumnya, yang moga-moga memberi satu semangat dan taufik, kekuatan bagi kita untuk lebih menjaga amalan kita, lebih memelihara ibadat kita, dengan ibadat yang kita sebutkan tadi, kerana ia sememangnya tuntutan besar daripada Allah SWT, Rasulullah, syariat kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Dan terakhir tuan-tuan puan,